mana pula kan, contoh. Tapi betul sebenarnya tu memberi, bagi. Saya kadang saya tak ingat dah jadual saya. Tu yang tanya tu malam dekat mana, pagi tadi kat mana dah. Saya pagi tadi Rembau, ni sekarang kat Melaka ni, malam ni Merlimau dekat Masjid Al-Muhsinin, malam ni Merlimau. Habis dekat Merlimau, esok pagi dekat KL, Taman Ibu Kota KL. Lepas tu petang dekat KL lah, malam Teluk Intan. Lepas tu lusa ada 1 hari lagi ceramah. Lepas tu pergi umrah. Saya pergi umrah 7 hari je kan, 6-7 hari je. Lepas tu balik sebab ada seminar, sambung pula balik, terus turun airport tu pergi tempat seminar je. Bayangkan, macam tu lah hidup kan, macam mana. So selagi boleh bagi. Sebab kata orang Melaka, selagi kau boleh hayun, kau hayun lah, dia kata kan. Apa ada hal benda kan, mana boleh jalan aja lah kan, dia kata macam tu kan. Okay, buatlah kan. Jadi itu. Jadi kita ni yang pertama dalam keluarga apa? Kena ada jujur. Kejujuran tu mustahak dalam rumah tangga. Cuma kadang-kadang orang lelaki dia lain. Orang lelaki bukan semua part orang lelaki boleh jujur dengan wanita. Ingat, dia nama tu bohong apa? Kau jangan tuduh Nabi. Mana ada bohong sunat, bohong wajib tu. Bohong wajib tu kenapa? Wajib demi untuk ketenteraman dan kesejahteraan keluarga. Isteri tanya, abang lambat balik bang, kau jangan cakap kau tengah minum dengan kawan kau tadi. Demi kesejahteraan keluarga. Banyak kerja tadi, tahu lah semenjak jadi CEO ni, pening balik. Semenjak jadi apa? Jadi acting center manager. Oh, penat betul. Abang pun datang sebab tukar baju, pakai t-shirt je nak sekarang. Contoh kan. Jadi kena jawab macam tu. Ya, sian abang banyak kerja kan, nampak? Sian abang banyak kerja. Alah tak ada apa, dah biasa. Nampak? Macam tu lah kan. Jangan kita cakap kadang payah tu. Betul. Nak pula soalan yang susah. Orang perempuan tanya, abang cakap betul-betul. Betul ke sedang gemuk soalan tu? Jangan kau jujur, kau cari pasal kalau kau jujur kat situ. Betul ke sedang gemuk? Jangan kau jawab yang bukan-bukan. Faham? Jangan berfikir panjang. Ini kau jawab lah. Gemuk pun abang sayang. Kau memang cik pasal. Mana betul lah gemuk, mana ada nak marah kan. Mama betul ke sedang gemuk? Tak adalah, ini bukan gemuk, ini namanya kurang kurus. Kau cari pasal juga tu. Sama lah tu, kena marah juga. Habis macam mana bang, betul ke sedang gemuk? Orang buta je cakap kau gemuk je. Tak ada mana. Abang tengok okey je. Betul. Walhal dalam hati Tuhan ajalah yang tahu betapa gemuknya makhluk kat depan kau tu. Macam tu lah kan. Iyalah. Kalau dulu kalau nak sikat rambut kan, orang perempuan boleh betul tudung kat sebelah menghadap cermin. Sekarang orang lelaki nak sikat rambut kan, cepatlah aku nak sikat rambut macam tu. Makna dah tak muat, dah makan lebar bini tu. Dulu masuk bilik air boleh masuk serentak. Sekarang lelaki keluar udah boleh masuk. Kalau paksa juga, anak terpaksa telefon jambatan bomba dan penyelamat. Minta maaf lah, jambatan bomba tak boleh datang, tengah ada pameran ni dekat Bangku Temperit kata. Tolonglah suami, tolonglah mak dengan ayah saya terperangkap dalam bilik air, tersepit kata. Tapi sekarang tu sebab bilik air dia dah besarkan. Mana kata jujur, jangan menipu. Sebenarnya lelaki ni makhluk paling jujur sebenarnya. Cuma kadang-kadang ialah ditanya soalan yang susah, jadi dia kena tipu. Macam saya lah, isteri saya tanya, abang cuy cakap, jadi dia tengok perempuan lain tak? Macam mana aku nak jawab soalan? Kat sini aja berapa ramai perempuan. Tak adalah, abang ceramah tadi semua lelaki. Tadi tengok ada gambar perempuan tu, yang pakai tudung tu semua lelaki tu. Terpaksa. Ya Allah, kan. Kemudian yang kena ada, yang kedua, amanah. Jaga amanah. Itu sebagai ketua keluarga, jaga kebajikan isteri dan anak-anak. Nampak? Isteri pun jaga kebajikan anak-anak waktu suami tak ada. Bila suami keluar, orang perempuan dia jadi acting manager dalam rumah. Sama lah, jadi acting. Dia memangku tugas.
Dia memangku tugas suami bila suami tak ada di rumah. Jaga mana suami keluar cari rezeki, isteri pastikan rumah keadaan tip-top, bersedia menyambut kepulangan suami. Anak-anak pun jaga amanah, iaitu anak-anak, adik-adik ni pergi sekolah, belajar rajin-rajin, dekat rumah siapkan homework, mainkan peranan kita sebagai anak dan sebagai pelajar. Semuanya ada amanah. Kemudian seterusnya, apa yang kita kena jaga? Jaga ukhuwah, hubungan satu dengan yang lain. Panggil panggilan dengan panggilan yang mesra. Panggil isteri dengan panggilan yang menggembirakan. Panggil suami dengan panggilan-panggilan pangkat dia. Isteri Nabi pun panggil Nabi, ada apa ya Rasulullah? Kita panggillah pangkat suami kita. Tapi janganlah pangkat kerja dia, pangkat dia dalam rumah. Apa khabar wahai suamiku? Lama betul tidak melihat wajahmu hari ini. Macam tu lah. Ni dia cakap, apa khabar wahai operator pengeluaran? Kau cari pasal namanya tu, kan? Kau tanya jawatan kerja dia, ada apa wahai CEO Hektar Properties, Hektar Asset Management. Bukan macam tu. Pangkat dia dalam rumah tangga. Saya sendiri sebut dekat isteri saya apa? Ada apa wahai isteri syurga abang? Sejuk cair, bukan cair, baring tu. Ni ke? Punyalah kan. Seronok kan. Ya Allah, mengelepang-ngelepang suka. Betul. Panggil tu, panggil dengan nama yang macam itu. Setakat sayang, link tu dah biasa lah kan. Tak main lah. Isteri syurga abang, ataupun permaisuri hatiku. Ya, Imam besar Masjid Besi Putrajaya, Ustaz Haji Nur Azamir, dia panggil isteri dia permaisuri. Ya, permaisuri abang, ada apa? Permaisuri hati abang ni nak apa ni? Macam tu panggil Mbak. Saya sebenarnya banyak-banyak panggilan saya okey. Ada satu panggilan yang saya tak okey pada dulu sampai sekarang. Bi, geli tu. Bi kat mana? Bi kat sini. Bi pula. Wah, dua-dua bi. Macam binatang kan? No, saya rasa lah. Tapi terpulanglah kat korang kan. Dah tu yang mesra kat kau. Bi. Geli tu. Tak pek saya dah. Tak ada pek dah. Kan? Tak apalah. Yang penting kau bahagia. Sudah kan? Jadi mana kata? Jaga amanah. Jaga hubungan satu dengan yang lain. Seterusnya apa? Percaya pada hikmah. Kita dengan keluarga kita, macam saya cakap tadi kan, abang-abang, kakak-kakak ni yang ada ni, yang bawa anak kan, pernah mengalami kesusahan satu ketika dalam hidup. Tapi bila kita baca hikmah, lah rupa-rupanya Tuhan bagi aku sabar. Tiba-tiba alhamdulillah dah ada carrier dah pun, dah stabil dah pun, dah tahu dah nak sukat perbelanjaan bulanan macam mana, dah tahu nak bayar apa dulu, dah tahu ni nak settle apa, tiba-tiba dah naik kereta besar. Itu semua ada hikmah kan. Dulu kesusahan yang kita hadapi dulu, rupanya Tuhan nak bagi peluang untuk mengecapi kesenangan di kemudian hari. Itu memang tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selautan garam terasa tawar. Kita akan rasa tenang, kita akan hadapi semua dengan cukup baik sebenarnya, insya-Allah. Kadang-kadang Tuhan tak bagi kita duit banyak, tapi Tuhan bagi kita sihat. Ya. Kadang Tuhan tak bagi kita pangkat tinggi, tapi Tuhan bagi kita anak ramai. Contoh, rajin dia beranak. Ya Allah. Pasal bagi salam ni menyahut beranak. Assalamualaikum, salam, beranak. La ilaha illallah. Assalamualaikum, salam, beranak. Rajin betul. Yang seorang tu tak sempat bagi salam, tepuk nyamuk beranak. La ilaha illallah. Yang faham, tak faham lantaklah. Nak pula aku cerita. Betul. Rezeki tiba-tiba anak 8 orang. Allahu Akbar. Tu sambil-sambil balik kerja tu, belum betul-betul lagi tu. Bergurau-gurau tu 8 orang tu. Kalau bersungguh tak tahulah berapa belah orang. Nah, Allah bagi rezeki. Ada orang Allah bagi rezeki dia kahwin cepat. Jabatannya pendek, cepat dia kahwin. Ada orang tu jabatannya panjang, lambat dapat jodoh, tapi Tuhan bagi yang terbaik. Ada orang tu jabatannya dah pendek, banyak kali pun ada juga. Kemudian ada tu pula jambatan langsung tak ada. Allah tak bagi dia peluang kahwin, tapi Tuhan bagi dia peluang untuk jaga kedua ibu bapa dia sampai ke akhir hayat dia. Semua ada sebab. Ada sebab suami bagi, Allah bagi suami kita muka tak boleh belah.
Kenapalah laki aku tak handsome? Contoh, rupanya kita tenang hati, tak risau dia keluar kan, tak ada cabaran ni, tak ada, tak mencabar kalau dia keluar. Macam mana pula dia mengorak, tak sangkut orang tu. Contohlah, contoh jahat betul contoh aku ni kan, tak ada. Tuhan bagi, apa kita risau? Walaupun muka isteri kita tidak secantik Fazura Maya Karim, walaupun suami kita tidak setampan Fatah Amin dan Aaron Aziz, tapi syukur bila tutup lampu sama. Kau ingat tutup lampu menyala, muka orang handsome ni tak ada, sama je gelap ni. Raba-raba terasa dah, settle. Apa masalah? Banyak cerita. Iya. Samsul Ubat ni lah gelap. Oh, tutup lampu lagi tak nampak apa. Pakai baju hitam lah tu, lagi tak nampak. Betul lah. Sama je kita ni. Betul tak? Ada sebab Tuhan bagi macam ni. Tuhan tak bagi kita ni, Tuhan tak bagi kita ni, Tuhan bagi anak yang baik. Anak siap tegur lagi, mama tak sihat, mama nak makan ubat ke belum? Ya Allah, baiknya. Sejuk apa? Sejuk apa? Sejuk perut. Sejuk hati. Sejuk perut ni kombong betul. So, kau fikir kau je ada perut ni, sejuk hati. Bila nampak anak tu, mama nak makan ubat ke belum? Ya Allah, anak aku kan pegang situ, ada pegang perut anak aku, kau nak ada nak bohong kan? Tu mak saya kata tadi, ada hikmah. Tuhan bagi, Tuhan tak bagi kita kerja pangkat tinggi. Pangkat tinggi Sabtu Ahad pun kerja. Kau tengok CEO tempat ni, apa kerja hari Ahad duduk kat sofa tengah pasar raya ni. Hari Ahad pun kerja. Acting central manager. Apa dia? Acting center manager. Oh, duduk situ. Tak apa kerja hari Ahad duduk sini. Tapi kita yang tak ada, mungkin taklah tinggi sangat pangkat macam orang lain, dapat berjalan-jalan, pergi Marketer Parade, tak tahu pula ada Samsul Debat hari ni. Berapa ramai tadi sebenarnya dia tahu, dia datang, dia baru tahu ni Samsul Debat ada. Dah masuk dalam ni baru tahu. Untuk makluman, saya bukan Samsul Debat. Saya gantikan dia je. Kau tengok kan lain muka tu. Tak sama. Tak adalah. Rezeki kan Tuhan bagi dapat jumpa dengan Samsul Debat. Dah ada dah orang send dengan dekat grup lah. Dia masuk dalam IG, alhamdulillah dapat tengok Samsul Debat depan-depan. Berlumba nak masuk posting, nyampah aku. Lepas tu seronok tengok komen, untunglah, mentang-mentanglah, kisalam seorang tu pula kan. Tu dah tu. Jadi so lepas ni semua ada peluang ambil gambar. Saya tak ada hal ni, gambar tegak RM50, gambar rebah RM100. Tolong bayar dekat kaunter. Tak adalah, saja je. Jadi mana kata percaya pada hikmah. Seterusnya apa? Kita kena bertanggungjawab. Dengan keluarga ni nak selamat sejahtera, tanggungjawab kena ada. Jangan kita jadi orang yang tak tanggungjawab, lari daripada tanggungjawab. Jangan. Orang lelaki kena ingat, walaupun isterinya bekerja, orang lelaki tetap kena bagi nafkah pada isterinya. Kena bagi. Sikit ke banyak bukan persoalan, tapi ikut kemampuan kita, kita bagi. Abang mampu bagi RM50 je sebulan, bagi RM50. Kadang keberkatan itu lain. Isteri pun simpan RM50, 12 kali 5 dah RM600. Nampak tak? Nampak tak? RM600 setahun. Simpan-simpan, terdesak-terdesak. Boleh tak pergi Marketer Parade beli macam-macam? Tu saya kata tadi, nafkah kena jaga, tanggungjawab. Dan bila isteri sakit, tanggungjawab bawa isteri pergi jumpa doktor. Suami sakit, isteri tampil menjaga suami dia, tanggungjawab. Tanggungjawab. Dan seterusnya, respon kita terhadap keluarga biarlah positif. Jangan kita asyik-asyik dengan ni tak ada, ni mesti macam ni, mesti macam ni. Tak. Kita mesti pandang satu perkara tu ke arah kebaikan. Kita kalau pandang kelemahan suami kita, kita akan jumpa. Pandang kelemahan isteri pun kita akan jumpa. Kita akan jumpa. Tetapi macam saya selalu sebut, segemuk-gemuk ikan tentu ada tulang, sekurus-kurus ikan tentu ada isinya.
Sebaik-baik manusia tentu ada kekurangan. Seburuk-buruk manusia, sejahat-jahat manusia tentu ada kebaikan. Maka kalau kita pilih untuk tengok keburukan, memang kita akan jumpa. Tapi pilihlah untuk pandang. Kalau isteri buat silap sikit, maafkanlah. Banyak lagi kebaikan yang dia buat dalam keluarga kita. Suami buat silap sikit, jangan kita hukum sepanjang perkahwinan. Sudahlah, saya tak percaya pada abang lagi. Kau main lagi orang perempuan. Kalau abang mau hukum, bagikan kau. Macam kau tu tak berdosa pula. Bukan semua lelaki seperti ML. Bukan semua wanita seperti Kalish. Aku tak tengok orang share dan TikTok. Perempuan itu, tak lama lagi saya akan hasilkan satu drama lelaki ini. Tengok nanti. Tapi betul lah, jangan kita hukum hanya sebab satu kesalahan kita hukum. Kadang-kadang dia terjumpa, dia jalan kat muka terperit, sementara tunggu kita terjumpa kawan lama kat universiti dulu, yang it happen to be adalah dia punya ex-boyfriend, ex-girlfriend. You kat sini ke? Buta, dia katakan. Kat sini lah. Kat mana lagi, dia katakan. Lepas tu lelaki dia pun tanya kat ex dia tu, you seorang je, you tak kahwin lagi? Kenapa tanya I dah kahwin ke belum? Jawapannya daripada you. Kau nampak. Masa tu kita pula nampak cemburu, hukum memang tak boleh. Ya, jantan ni macam tu lah, pantang nampak perempuan. La ilaha illallah. Cuba sabar, bagi suami explain dulu. Itu kawan lama abang. Dulu memang kami pernah kawan rapat lah, tapi hati abang dah lama tertutup buat dia. Sebenarnya ada sayang di hati abang. Macam tu. Masa tu berguling-guling dekat eskalator kan, dia punya seronok hanya boleh memuji isteri tu. Tu saya cakap tadi tu, jangan terus menghukum. Nampak tak? Jangan terus menghukum. Tu saya kata tadi, kita kena jaga betul-betul ni. Respon kita mesti positif. Dan yang terakhir sekali, apa yang penting dalam perhubungan, ikhlas. Bila apa yang kita buat dalam keluarga, ikhlas. Ni kan balik kan mungkin, aku dah bawa kau pergi makau terperit, apa lagi kau nak? Tak boleh kau masak untuk aku ni. Nampak? Tak ikhlas lah maknanya. Kau bawa ni supaya kau dapat makan sesedap. Tak, ikhlas. Apa maksud ikhlas? Apa maksud ikhlas? Jangan risau. Biasanya kalau saya tanya, saya jawab balik semula. Jangan risau. Maksud ikhlas ni membuat sesuatu tidak mengharapkan balasan. Wa imma, perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Tapi orang Malaysia ni dia lain sikit. Aku tolong dia ikhlas, tapi dia terima kasih pun tidak. Kau biasa dengar tak ayat tu? Maknanya tak ikhlas tu sebenarnya. Jadi sepatutnya ikhlas ni, terima kasih pun dia tak nak. Kalau kita ingat mak-mak kita dulu waktu kenduri kan, dia tolong orang kan, lepas tu orang ni terima kasih banyak lah. Kau memang ada lah, kau tak ada benda, sikit sangat lah, tak ada benda pun. Terima kasih. Kena marah kawan tu, terima kasih. Macam tu lah tahap orang ni ikhlas. Nampak tak? Sebab kita kena jaga ikhlas. Yang paling mendalam adalah buat sesuatu tidak mengharapkan pengiktirafan manusia. Yang kita harapkan hanyalah daripada Tuhan semata-mata. Itu sebenarnya. Nampak tak? Contohnya lah, hari ni kita buat baik pada keluarga kita, bagi keluarga kita happy. Mungkin kita tak dapat apa-apa hari ni, tapi rupanya di masa depan Tuhan bagi kita kesihatan, Tuhan bagi kita mungkin kenaikan pangkat. Mungkin kita tak tahu. Ni semua rahsia yang Tuhan tahu daripada kita. Kita kena jagalah. Terus sebabnya kadang-kadang kita tak tahu. Saya sendiri pun tak pernah menyangka yang satu hari masa saya bekerja dulu, saya jadi pengarah undang-undang Legal Advisor, tak pernah pun terfikir saya akan jadi seorang personality ni, tak ada. Jadi penceramah kan, nak sampai kat sini, nak turun dah ni punya azab lah. Roblox ni ambil gambar. Dah duduk pun ambil gambar lagi lah. Bagilah aku ceramah dulu, lepas ni sekarang ambil lah gambar. Mana ambil gambar tu? Dah balik dah, kurang asam betul kan. Punya ambil gambar je, tak apalah kan, bagi peluang. Tu saya kata tadi, ada benda Tuhan bagi kat kita. Kadang-kadang Tuhan bagi kita apa? Tuhan bagi kita ibu bapa yang sihat boleh mendoakan kita. Malam tadi berapa ramai yang tertidur tengok TV, tengah buka Netflix tu terlelap, sudahnya TV tengok dia, terlelap tanpa sempat minta panjang umur.
tapi pagi tadi hidup lagi. Tuhan bagi lagi, dan tak ada siapa pun yang bangun pagi tadi kecewa. Kenapalah aku hidup lagi? Alah, kan elok mati aje. Tak ada. Kita gembira dengan Tuhan bagi kehidupan lagi dekat kita. Dan hari ni rezeki dapat ambil, dapat jumpa Samsul Bat. Dia punya timing dah setting, tengok bateri handphone. Lepas ni nak ambil gambar dengan Samsul Bat ni, jangan tak jadi sudah. Saya ambil gambar dengan semua orang kecuali yang pakai baju pink. Tak adalah saja. Saja je. Tak adalah. Sebenarnya tu saya suka tengok yang datang bawa family, bagus. Ada yang datang bawa ayah ada bonda pun bagus. Tapi kalau nak dengar camah saya, janganlah bersandar dekat kedai makan tu tapi kau tak order makan kat dia, kesian. Jadi mana apa pun kita perlu letakkan satu setting yang baik untuk keluarga kita. Jangan ingat kaya tau. Kadang kita cakap kan bagus kalau aku kaya, tentu bahagia. Belum tentu lagi. Mak ayah kita dulu tak ada duit pun, rumah dhaif je, buruk je rumah kita, tetapi bahagia, berdua senda. Hari Sabtu Ahad berjalan ke pergi pasar raya dulu? Mana ada. Sabtu Ahad bergumpal dengan ayah. Ayah saya cakap dengan arwah abah saya, siapa cium ketiak abah dapat RM10. Ingat lagi perangai orang tua ni. Dah lah cium pening 1 sen pun tak dapat. Awak punya percaya lah kan. Iya, tapi apa nilai dia tu? Bahagia, rapat hubungan dengan mak ayah. Itu bezanya. So sebab dalam hidup kita jangan sibuk nak kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harga. Ada duit banyak, penyakit banyak, apa gunanya? Ada pangkat tinggi tapi keluarga kita berpecah belah, apa gunanya? Itu sebabnya penting kita menghargai apa yang kita ada. Bahagia bukan melihat kepada apa yang kita ada, tapi bahagia melihat sikap kita terhadap apa yang kita ada. Hargai isteri kita, hargai suami kita, hargai anak-anak kita, hargai kedua ibu bapa kita. Hargai. Sebab dengan menghargai itulah kita akan faham nilai kebahagiaan yang sebenarnya. Bila salah seorang yang tak ada, yang disebut tadi, tak ada, ayah tak ada, mak tak ada, anak tak ada, suami tak ada, isteri tak ada, keadaannya tak sama. Saya ni bila duduk dengan berdiri berceramah, tengok orang lain dengan family, saya teringat family saya. Saya kena tunggu. Bayangkan dia orang nak bercuti dengan saya, kena booking appointment. Bayangkan family sendiri kena lock date tarikh. Birthday kena lock date. Tahun lepas tak macam mana problem dekat sistem kalender tu, tiba-tiba birthday saya ceramah dekat Jerantut, tak pasal-pasal imam tu pula buat keluar kek daripada belakang, pahal pula imam. Tapi sama ke? Walaupun meriah, ramai orang penuh, tak sama. Keluarga kita juga yang penting. Jadi terima kasihlah kepada semua yang hadir, kerana semua yang hadir yang mengingatkan saya tentang kebahagiaan. Kalau nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Ingat ayat tu. Deep tak? Deep kan? Nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, jalan sesama. Yang kali kak, air minum sesama. Kau seorang je sedut sampai kering, kau tengok air tu, kau main selera kau ya? Ya, betul. Nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi tak tahulah pergi mana. Tapi kalau berjalan jauh, bila jalan sesama, direction kita clear. Kita pergi sini, kita boleh singgah sini, tempat yang cantik, tempat yang menarik, tempat untuk dikenang dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya faham tu. Renungan mata tu saya faham. Cara pandang, tenung, cakap puas hati, sabar. Kita akan ada sesi bergambar macam Islam. Jadi apapun, ucapkan terima kasih banyak. Sebab keluarga ni satu perkara yang tak boleh kita bayar dengan duit. Bagi duit raya bukan bermakna kita bahagia, tapi berkumpul sama-sama, berlaga-laga makan. Apa hal pula ni aku punya, ni aku punya. Berebut nak makan lemang, berebut nak makan gendang ayam. Itulah sebenarnya bahagia. Panas-panas tak ada aircon, berpeluh-peluh makan, masin jadi lauk ayam campur dengan peluh. Itulah bahagia yang sebenar. Makan dengan masing-masing tak berbaju, la ilaha illallah. Yang seorang tu ketiak bulunya tak berbela, la ilaha illallah.
Duduk ramai-ramai, Allahu Akbar. Itulah bahagia yang sebenar-benar. Yang perempuan masak kat dapur, yang suami-suami tidur kat ruang tamu, berlawan-lawan berdengkur. La ilah. Orang. Seorang tu berlawan-lawan. Itulah bahagia yang sebenar. Duduk rumah besar, banglo, aircon, sejuk, duduk seorang-seorang, bukan bahagia namanya. Bukan bahagia. Itu sebab semua keluar cari pasar raya. Kenapa? Nak cari bahagia, nak cari hati itu gembira. Jadi insya-Allah, mana pun tempat yang kita pergi, kalau nak bahagia, mesti ada keluarga bersama, baru datang perkataan bahagia. Kalau sendiri, itu namanya seronok, tapi belum tentu bahagia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rasa cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan dengan pengisian seperti itu kita faham. InsyaAllah lepas ni saya akan jelajah di utara pula, kata Tuan Jo ni. InsyaAllah saya okey je. Saya pun tak pernah tanya dia nak bayar berapa, tak pernah tanya. Saya okey je. Yang penting saya dapat jumpa dengan ramai orang. Tapi boleh tengok cara dia duduk bersilang tu, banyak dia bayar aku ini rasa. Bahagia rasa. Tak adalah. InsyaAllah tuan-tuan dan bak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Jagalah elok-elok keluarga kita, insyaAllah bahagia. Tanpa kat saya gurau tadi, nanti beli air lagi tak ada masalah. Syekh Syah nama mana anak tadi? Oh ada. Oh tukar shift dia pula dukung kan. Bagus, alhamdulillah. Bagus. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan sekalian, itu saja daripada saya. Cuma sedikit makluman lah saya nak maklumkan. Kalau tuan-tuan dan puan ada masa, ya, tu dekat sebelah sana ada satu meja ajaib. Atas meja tu ada barang, bukan untuk diambil tapi untuk dibeli. Jangan main sawuk dia buat balik kan. Yang pertamanya yang bekas hitam tu sambal crispy mengidap. Tu air tangan Mak Samsul Debat. Siapa yang makan tu mengeletek-ngeletek nyawa dia sadap macam tu lah. Kawan-kawan di Singapura tak sempat makan dengan nasi, dia gatah macam tu je. Berita baiknya sambal tu dia tak pedas pun. Sambal tu satu bekas, dulu harganya RM15. Hari ni alhamdulillah masih RM15. Macam tu. Tak naik harga. Yang kedua, ada minyak wangi SD perfume. Ada bau Danish, ada bau Aisyah. Satu botol RM35, tahan lama, standard international. Siapa yang rapat-rapat dengan saya kan, dia boleh bau, itulah bau dia, SD perfume. Dia ada satu tagline, tak mandi pun wangi. Macam tu. Kemudian satu lagi tu, susu kambing Al-Am. Susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Faham maknanya madu lebah, bukan madu Tesla, bukan madu yang berdiri tu, bukan. Yang bagusnya susu kambing ni, pertama dia tak ada bau, sebab dia tak pakai kambing Melaka. Tak, dia tak pakai kambing Malaysia, dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Baik untuk GERD, gastrik, pedih hati, baik untuk orang yang sakit lutut, sakit tumit, pijak, sakit tangan kebas-kebas. Mana mak ayah dia dah mula semayang kat kursi tu boleh amal, insya-Allah cepat baik. Dia juga baik untuk orang yang enzima, kata-kata kulit, alergi. Ingat dia minum, bukan mandi, minum. Dia juga baik untuk perempuan yang mengandung, baik untuk ibu dia, baik untuk baby dalam perut, untuk elakkan jaundice, demam kuning dan sebagainya. Hari ni dia offer satu kotak 45, siapa beli dua 90. Macam sama je. Tak adalah beli satu 45, beli dua 80. Tak buat duit tak apa, boleh transfer, boleh QRP. Ada susu kambing coklat dengan kopi susu kambing. Sedap, tetapi untuk orang yang ada kencing manis tak berapa sesuai. Sebab dia agak manis sikit lah, sikit manis. Dan begitu juga kat situ ada, saya bawakan juga beberapa botol madu kelulut. Tapi saya nak beritahu, banyak madu di luar sana bukan madu berdiri tu. Banyak madu yang tu kebanyakannya mesti campur gula. Tapi yang ni saya garanti tak ada campur gula. Memang daripada tumbuh-tumbuhan yang baik, insya-Allah, sebab tim saya yang curah sendiri masuk dalam botol. Satu botol 60, siapa beli dua 100. Okey, kemudian siapa yang nak tahu pasal travel umrah bulan 10, bulan 12, kemudian bulan 2 nak pergi Turki dengan Samsul Debat, boleh ambil maklumat. Murah aja. Saya pun tak buka ramai. Untuk pergi Turki, Kapadokia tu saya bawa 30 orang saja. Saya akan join sama dengan tuan-tuan.
Umrah pun saya tak jadi mutawif, saya join. Buat umrah sama, minum sama, makan sama, ziarah sesama, buat umrah sesama, bilik asyik. Itu je. Itu saja dari saya. Semua yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi